Buletin Didik 4 Februari bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Vaksin COVID-19 penting kepada kesihatan kanak-kanak bagi mengelak daripada mengidap Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MISC) yang merupakan simptom kepada jangkitan COVID-19. Sejak Jun 2020 hingga Disember 2021, 174 orang kanak-kanak di 14 hospital mengalami MISC. Ia merupakan keadaan keradangan teruk yang berlaku 2 hingga 6 minggu selepas dijangkiti, dan daripada jumlah itu 7 kematian direkodkan akibat MISC. Butirannya bersama wartawan Juliana Syahrin. 57% atau 100 daripada 174 kanak-kanak yang dijangkiti MISC berumur 5 hingga 11 tahun. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan KKM, Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim berkata, majoriti kanak-kanak itu perlu mendapat rawatan di unit rawatan rapi pediatrik PICU. Jadi MISC ini dia ada banyak komplikasi jangka panjang melibatkan paru-paru, buah pinggang, hati, jantung dan sebagainya. Dan ini yang dia unik dengan khusus pada kanak-kanak. Kita tak mahu kanak-kanak kita dijangkiti COVID-19 dan mengalami MISC ini selain daripada penyakit long COVID yang mereka juga dapat terdedah ya. Jadi itu yang sebab kita nak memberi vaksinasi kepada golongan kanak-kanak yang kita sasarkan tadi. Selain MISC, kanak-kanak juga katanya turut diancam long COVID yang mana bekas pesakit masih menunjukkan gejala bagi tempoh 12 minggu atau lebih. Ia berpunca dari komplikasi jangkitan COVID-19 terhadap fungsi pelbagai organ dalam tubuh. Menyedari hakikat itu, dari tinjauan yang dijalankan pihaknya mendapati 60% ibu bapa bersetuju untuk membenarkan anak mereka divaksin. Lebih kurang 20% dia masih ragu-ragu. Dan yang lain tu dia kata dia tidak berminat lah ya. Jadi kita jangkakan bahawa 60% ni memang insya-Allah kita dapat melaksanakannya, dan 20% itu bila dilihat pada orang lain tidak ada banyak masalah dan mereka akan menerima vaksinasi ini, dan kita harap dengan bukti bahawa kita dapat mengurangkan terus jumlah pesakit COVID-19 di kalangan kanak-kanak kita. Tegas beliau, setakat ini vaksin kekal sebagai salah satu langkah pencegahan kesihatan awam terbaik termasuk melindungi kanak-kanak dari jangkitan COVID-19. Kajian pakar membuktikan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech selamat dan berkesan lebih 91% dalam melindungi kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun. Tahap keberkesanannya ini juga diyakini dapat melawan varian COVID-19 Delta yang menguasai luar negara baru-baru ini. Apa pula ikhtiar kita dalam berdepan varian Omicron? Kegusaran ibu bapa, Tok Wan ada asasnya, namun sebagai penjaga yang bijaksana harus berpegang kepada prinsip merujuk kepada yang arif. Sabah merekodkan 542 kes COVID-19, membabitkan 12 kluster pendidikan setakat 31 Januari lalu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata, ia membabitkan 10 fasiliti pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, manakala masing-masing satu fasiliti pendidikan bagi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan pendidikan swasta. Kluster dengan jumlah kes tertinggi ialah kluster Jalan Pertukangan, membabitkan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sandakan yang mencatatkan kumulatif tertinggi iaitu 172 kes. Ini diikuti kluster Jalan Sri Balong dengan 104 kes dan SMK Tandik 2 di Kota Marudu sebanyak 56 kes bagi kluster Jalan Teri Tipan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Rosnani berkata hasil siasatan mendapati antara faktor risiko yang menyebabkan berlakunya penyebaran kluster ialah berikutan kurangnya kepatuhan prosedur operasi standard SOP dan individu bergejala lewat dikesan. Penutupan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang Maips bersepadu 2.0 dijangka membabitkan penjimatan sehingga 50%
kos operasi sebulan. Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Husin Omar Khan berkata, keputusan menutup PKRC berkenaan setelah mengambil kira kos pengurusan fasiliti besar dan sumber manusia dengan kemasukan pesakit semakin berkurang yang disifatkan tidak lagi ekonomik. Justru penjimatan itu boleh disalurkan kepada pengoperasian 51 PKRC sedia ada, termasuk 2 PKRC baharu di Selangor dan Kuala Lumpur selain pengurusan bencana lain. PKRC MAIX bersepadu 2.0 dibuka pada awal Disember 2020 berikutan peningkatan kes COVID-19 yang menempatkan 10,000 katil. Datuk Husin memaklumkan polisi kerajaan membenarkan pesakit kategori 1 dan 2 dikuarantin di rumah menyaksikan penyusutan jumlah pesakit dimasukkan ke PKRC tersebut. NAKMA yang menguruskan penyelarasan operasi di MAIX ni memutuskan melalui satu mesyuarat koordinasi antara agensi termasuk KKM bersetuju supaya PKRC MAIX 2.0 ni ditutup. Ini tidak bermakna PKRC semua ditutup. Cuma di MAIX saja kita tutup dan kita akan serah kepada negeri masing-masing untuk mewujudkan satu PKRC yang berkapasiti rendah. Tambahnya PKRC baharu bakal dibuka di Dewan di Bukit Subang Shah Alam Selangor dalam masa terdekat. Lokasi PKRC di Kuala Lumpur pula sedang dikenal pasti oleh Kementerian Wilayah Persekutuan serta Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kapasiti di setiap PKRC terbabit mencecah 300 katil. Ya, walaupun kita serah pada kerajaan negeri untuk menguruskan PKRC di peringkat negeri, tetapi dari segi kewangan bagi perbelanjaan perkara-perkara non-medical adalah di bawah NAKMA. NAKMA akan salurkan kewangan daripada tabung bencana untuk membiayai pengurusan PKRC di negeri-negeri. Jelasnya, aset yang masih boleh digunakan daripada PKRC MAIX akan diagihkan kepada pihak Kementerian Kesihatan KKM dan PKRC baharu atau disimpan di stor persekutuan di Sungai Buloh Selangor dan digerakkan ke fasiliti memerlukan. Mengulas lanjut, NAKMA sentiasa bersedia untuk mengaktifkan semula MAIX sebagai PKRC atau mana-mana fasiliti yang dianggap lebih sesuai sekiranya ada keperluan. PKRC MAIX bersepadu 2.0 akan ditutup secara rasmi pada 8 Februari ini selepas 14 bulan beroperasi dan merawat kira-kira 166,072 pesakit. Bersuk kembali, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam setuju menggariskan 8 langkah strategik bagi menambah baik kaedah pengurusan bencana negara. Antara langkah berkenaan pemberkasaan dasar, perundangan dan mekanisme berkaitan pengurusan bencana dan pengurangan risiko bencana DRR. Dalam satu kenyataan, Perdana Menteri berkata mesyuarat juga bersetuju supaya penekanan diberikan terhadap inisiatif DRR iaitu menyediakan dana untuk pengurusan bencana serta mengukuhkan mekanisme koordinasi dan kompetensi pemegang taruh pengurusan bencana. Turut dipersetujui ialah penambahbaikan sistem dan penyampaian maklumat dalam pengurusan bencana dan DRR, memperkasakan dasar dan mekanisme koordinasi bantuan pertubuhan bukan kerajaan dan sukarelawan, meningkatkan kemahiran dalam komunikasi krisis dan komunikasi strategik serta meningkatkan kapasiti komuniti setempat dan tumpuan terhadap localization dalam pengurusan dan DRR.
Perluasan dasar DRR di peringkat negeri dan daerah, ujarnya, dapat memastikan pengurusan bencana banjir dapat dipertingkatkan. Ia berikutan satu platform yang diwujudkan bagi menyimpan semua repositori daftar risiko secara sistematik. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menjalinkan kerjasama yang lebih erat bersama Singapura, khususnya dalam bidang pendidikan, teknologi dan kreatif. Persefahaman ini dicapai hasil kunjungan hormat Menteri Kanan Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura, Mak Sagos Zulkifli, ke atas Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahathir Khalid di Putrajaya semalam. Dalam pertemuan lebih sejam itu, kedua-dua pihak yakin dengan kerjasama yang lebih utuh dalam pendidikan keusahawanan, teknologi digital serta teknologi kreatif, mampu memberi faedah kepada rakyat Malaysia dan Singapura, terutamanya kepada masyarakat luar bandar. Mak Sagos yang juga merupakan Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Hal Ehwal Agama Islam Singapura turut berharap sektor pelancongan Malaysia dan Singapura akan kembali rancak, terutamanya dalam industri eko dan agro pelancongan serta pelancongan kesihatan. Beliau berada di Malaysia dalam rangka lawatan kerja rasmi selama 3 hari bermula semalam. Lawatan kerja rasmi ini bertujuan mengeratkan lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan Singapura yang terjalin sejak 59 tahun yang lalu. Seringkali dianggap sebagai pengajian kelas kedua untuk mereka yang tercicir atau kurang cemerlang dalam akademik. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET kini menjadi pilihan pertama kerjaya. Berkemahiran tinggi dalam bidang-bidang baharu yang penting kepada pembangunan dan kemajuan negara, lepasan TVET kini mempunyai kebolehpasaran kerja yang tinggi. Bidang kemahiran yang selama ini diletakkan stigma dengan pekerjaan kotor, berbahaya dan sukar kini sudah berumpah sejajar perkembangan pesat teknologi. Seiring dengan revolusi perindustrian IR 4.0, setiap keluarga sepatutnya melihat bidang kemahiran sebagai pilihan utama, bukan lagi pilihan kedua untuk kerjaya masa depan anak mereka. Keperluan dalam IR 4.0 yang akan meningkatkan teknologi robotik dan kecerdasan buatan AI akan menjadikan TVET kekal berada di depan dalam industri pekerjaan. Industri TVET yang dahulunya berfokuskan hanya kepada pembuatan, kini juga telah beralih kepada industri untuk servis dan juga industri pembaikan. Sehubungan itu, ia adalah satu industri yang sangat besar dan boleh menjana pendapatan negara dan juga peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia yang tercinta. UPSI melalui inisiatif yang telah dinyatakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri akan berfokuskan terhadap 5 perkara dalam bidang TVET. Melalui Fakulti Pendidikan, Teknologi dan Vokasional, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI bermatlamat melahirkan tenaga pengajar yang profesional yang bukan sahaja berkualiti, malah kreatif dan berkemahiran dalam teknologi terkini. Sebagai batu loncatan untuk penuntut UPSI menceburkan diri secara aktif dalam industri otomotif negara, UPSI juga bakal bekerjasama dalam penubuhan akademi otomotif. Bukan sahaja kehadapan dalam bidang teknikal, graduan TVET juga menjadi rebutan dalam bidang perkhidmatan. Pendekatan berasaskan latihan kompetensi dengan menyediakan latihan kepada pelajar dan menempatkan mereka dalam pasaran kerja secara tidak langsung melahirkan lebih ramai pekerja berpengetahuan dan memenuhi permintaan industri. Seiring dengan pelaksanaan 12 hub yang bakal dilaksanakan, seperti diumumkan Perdana Menteri semalam, UPSI akan mempertingkatkan industri pelancongan dan juga hospitality untuk melahirkan tenaga-tenaga pakar dalam membantu ekonomi negara. Industri makanan dan pembekalan yang disedari penting ketika Perintah Kawalan Pergerakan yang lalu telah membuka mata UPSI untuk memberi fokus kepada bidang pemprosesan makanan. UPSI akan sentiasa menyahut seruan kerajaan dan juga merancang merangka dalam membantu hala tuju dan pembangunan TVET negara. Dan insya-Allah semakan kurikulum secara berkala akan dilaksanakan untuk memastikan bahawa kurikulum kita adalah kurikulum yang terkini. Dan yang paling penting, UPSI akan sentiasa berusaha dan berkolaborasi dengan industri-industri yang berada di hampiran kawasan Tanjung Malim maupun di seluruh negara untuk memastikan bahawa tenaga kerja dan juga modal insan yang dilahirkan ini adalah sangat-sangat bersesuaian dan juga menepati kehendak pasaran. Pelbagai kursus kemahiran jangka pendek yang ditawarkan di UPSI juga melahirkan penuntut-penuntut yang berupaya menghasilkan sesuatu produk baharu yang lebih baik, memupuk keinginan ke arah pembaharuan, inovasi dan keusahawanan. Untuk rekod, bajet 2022 memperuntukkan 6.6 bilion ringgit bagi memperkasa TVET.
Percaya bahawa setiap kejayaan itu bermula dari rumah dan didorong kedua ibu bapa yang menjadi pembakar semangat. Kini masyarakat orang asli suku kaum Kensiu berusaha untuk mengubah persepsi suku kaum mereka mengenai kepentingan pendidikan. Harapan yang disandarkan cuma satu, agar anak-anak mereka berjaya menjejakkan kaki ke universiti, seterusnya membawa sinar baharu dalam suku kaum itu. Ketua Masyarakatnya Razali Kulim berkata, ketika ini terdapat 84 keluarga melibatkan 350 orang asli suku kaum Kensiu yang mendiami perkampungan Lubuk Legong di pinggir Pekan Baling Kedah. Masih mengamalkan cara hidup yang sejak azali, suasana petang di kawasan perkampungan ini berlainan sekali dengan corak kehidupan kanak-kanak di tempat lain. Pada sebelah petangnya, sebelum dibenarkan bermain, anak-anak ini akan berkumpul untuk belajar bersama-sama, dan sesi pembelajaran selama hampir sejam pada setiap petang dipantau Ketua Biro Pendidikan Masyarakat itu, Mahani Itam. Semua itu dilakukan demi memastikan tiada anak-anak orang asli yang keciciran dalam pelajaran. Buat masa ini, pendidikan tertinggi yang dicapai anak-anak orang asli suku kaum itu sehingga tamat sekolah tingkatan 5 sahaja. Harapan saya pun satu hari nanti sebelum meninggal dapat tengok salah seorang jejak kaki ke universiti ke apa ke. Memang itu harapan saya lah untuk membuktikan kata dari suku Kensiu pun boleh belajar sampai ke peringkat universiti satu hari nanti, insyaAllah lah. Tidak membantah, sebaliknya anak-anak ini dilihat patuh pada setiap nasihat yang dititipkan ketua masyarakat mereka. Anak-anak ini juga berkongsi impian besar mereka kepada kami untuk masuk ke universiti dan membanggakan suku kaum mereka suatu hari nanti. Pas sekolah dia orang ramai-ramai. Ramai-ramai. Dia inilah. Begitu yang paling dulu. Cikgu ajar. Nice. Kita nak jadi apa? Saya jadi polis. Macam mana boleh minat polis? Tengok dalam TV. Kalau nak jadi polis, kena belajar pandai tak? Pandai. Belajar. Belajar apa tu? Belajar buku. Dengan siapa? Dengan bapa. Selalu petang-petang buat apa? Main. Petang ni tak main. Kita nak jadi apa tu? Bomba. Kalau tak tahu, tak buat kerja sekolah. Suruh kawan aja. Taikal, coy abu, coy taikal. Pun ajar. Coy abu. Apa yang tak tahu buat itu? Abu, coy abu, yang taikal. Apa yang susah? Kerja sekolah apa yang susah? Tarik sama sekali. Pandai tak buku? Matik. Taikal, siapa yang ajar? Cikgu. Ya, sama sekali. Pasal sekarang senang buat kerja sekolah. Buat kerja sekolah ramai-ramai. Nak jadi apa nanti? Ya. Polis. Kata Razali lagi, beliau menerapkan disiplin dalam kalangan anak-anak masyarakatnya untuk tidak melekat dengan gadget dan menggunakannya untuk tujuan pembelajaran sahaja. Mereka digalak keluar bermain di padang dan menikmati zaman kanak-kanak mereka. Sementara itu, bagi kumpulan ibu, ada yang menggunakan masa terluang untuk berkebun dan menemani anak-anak bermain. Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan NASA baru-baru ini mendedahkan rancangan untuk menjatuhkan dan menenggelamkan stesen angkasa lepas antarabangsa ISS di Lautan Pasifik. Bagaimanapun, ia dijangka berlaku pada Januari 2031. Stesen angkasa lepas antarabangsa ini akan turun secara beransur-ansur ke permukaan bumi sebelum ditenggelamkan di selatan Lautan Pasifik yang dipanggil Titik Nemo. Titik tersebut dikatakan sebagai tempat paling terpencil di bumi. ISS sebelum ini dilancarkan pada tahun 1998 dan pada asalnya direka bentuk untuk bertahan selama 15 tahun. Namun ia akan beroperasi lebih 30 tahun pada masa dihantar ke lautan berkenaan kelak. NASA memaklumkan bahawa pemeriksaan keselamatan struktur ISS menunjukkan ia selamat digunakan sehingga tahun 2030. Stesen itu yang menjadi makmal sains dan kejuruteraan bernilai $100 bilion atau 418 bilion ringgit terletak sejauh 400 km dari bumi. Seorang wanita terkejut apabila menerima 440 kepingan sampul surat yang sama dalam tempoh sehari. Daily Star melaporkan bahawa Ella Tweed menyedari timbunan surat itu selepas pulang dari kerja. Surat berkenaan diterima Ella Tweed dari sebuah syarikat air dan timbunan sampul surat ditemui atas kapet alas kaki pintu rumahnya. Surat terbabit daripada Steven Trentwater,
Namun syarikat air itu memaklumkan ia dikendalikan syarikat kontrak Network Plus. Tak kala tweet menyusun semua sampul surat berkenaan, hampir sebahagian besar lantai di ruang tamu tertutup dengan surat. Tweet yang menetap di Rugby, Warwickshire, England berasa hairan bagaimana kesilapan sebegini boleh berlaku. Apatah lagi, semua kandungan surat yang diterima adalah sama, membabitkan pemasangan meter air baharu. Sukan bola sepak Piala Asia Wanita 2022, Korea Selatan mengukir satu lagi pencapaian memberangsangkan apabila menempah kemaraan ke penentuan juara ia selepas menewaskan Filipina 2-0 di peringkat separuh akhir. Korea Selatan yang melangkah ke separuh akhir buat kali kelima kejohanan Piala Asia Wanita berdepan Filipina yang membuat kemunculan sulung. Seawal minit keempat, jaringan pertama dihasilkan Korea Selatan menerusi Cho So-yoon. Filipina kemudian bangkit mengatur rentak namun tampak sukar mengekang penguasaan Korea Selatan. Dan penyudah Son Hwa-yoon pada minit ke-34 menambah duka Filipina. Keputusan 2-0 mengesahkan kemaraan skuad kendalian Colin Bell ke perlawanan akhir buat kali pertama selepas 19 edisi Piala Asia Wanita. Sementara itu, dalam satu lagi pertembungan separuh akhir, dua pasukan jago Asia, China dan Jepun menyajikan aksi dramatik untuk merebut satu lagi slot ke perlawanan akhir. Peluang Jepun untuk cuba mempertahankan kejuaraan agak cerah selepas meraih gol pertama dari Riku Wuki minit ke-26. China bangkit memadam kelebihan itu seminit selepas separuh masa kedua menerusi Wong Xingshu. Permainan yang diheret ke masa tambahan selepas terikat 1-1 menyaksikan Wuki kembali meletakkan Nadeshiko di hadapan. Semangat juang tinggi China berbaya di hujung permainan apabila Wang Shanshan menyelamatkan mereka daripada kekalahan dengan gol seminit sebelum masa tamat. Ketika penentuan sepakan penalti terikat 3-3, Moika Mayami gagal menyudahkan tugasan. Shanshan kemudian tampil sebagai wira pasukannya menyumbat gol kemenangan 4-3 dan membawa juara 8 kali itu ke perlawanan akhir buat kali ke-11. Beralih tumpuan kesaingan Lumba Basikal Jelajah Saudi 2022. Peringkat ketiga dimenangi Dylan Groenewegen yang mewakili Bike Exchange Jeko, manakala Santiago Buitrago kekal sebagai pendahulu keseluruhan. Perlumbaan jelajah Saudi yang turut disertai pasukan profesional negara Terengganu Polygon Cycling mempertaruhkan laluan landai sejauh 181.2 km di peringkat ketiga. Anthony Tergis dari pasukan Total Energies terdahulu melakukan breakaway dan tumpuan ketika menghampiri garisan penamat menyaksikan beberapa pelumba melakukan pecutan. Dylan Groenewegen paling menyerlah dengan menewaskan McLean dan Caleb Ewan yang menghuni tempat kedua dan ketiga. Posisi terbaik pelumba pasukan negara pula diraih Jerome Meyers di kedudukan ke-80. Santiago Buitrago kekal pendahulu keseluruhan tak kala masih berbaki dua perlumbaan terakhir. Perarakan sempena sambutan Tahun Baru Cina di Thailand mengakhiri buletin didik. Dengan itu saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan jumpa lagi.